Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Parti politik hendak masuk bertanding dalam pilihan raya, bersendirian atau muafakat coalition, mereka perlu ada persetujuan, terutama bila diberi mandat oleh rakyat, apa yang perlu mereka buat untuk memenuhi kehendak rakyat. Selalunya kehendak ini diterjemahkan melalui manifesto. Oleh itu, setelah wujudnya Pakatan Harapan, manifesto diusahakan oleh ahli-ahli politik, ahli ekonomi, daripada NGO, orang-orang perseorangan diminta memberi pandangan. Akhirnya menjelang pilihan raya siaplah manifesto Pakatan Harapan yang kemudiannya dikenali sebagai Buku Harapan. Bila diberi mandat oleh rakyat dalam pilihan raya bulan Mei 2018, maka kerajaan Pakatan Harapan dinilai oleh rakyat berdasarkan janji manifesto itu. Oleh itu, kerajaan Pakatan Harapan dikritik, dihentam, dimaki kerana mereka kononnya tidak dapat mencapai apa yang dijanjikan. Kerajaan Pakatan Harapan pula memberi jawapan. Manifesto itu perlu diselesaikan ataupun dilaksanakan dalam masa singkat, sebulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, kita bersetuju supaya semua ahli parlimen, menteri mengisytiharkan harta mereka. Itu perkara boleh dibuat dengan segera. Kemudian bila kita meletakkan misalnya untuk mewujudkan 1 juta buah rumah dalam masa 10 tahun, artinya kerajaan Pakatan Harapan memerlukan 2 penggal sekurang-kurangnya untuk memenuhi kehendak Buku Harapan. Walau bagaimanapun, kita menjelaskan kepada rakyat pencapaian-pencapaian mengikut tahap. Maka pihak kerajaan pula, sama ada 2 bulan sekali atau tiap-tiap bulan, pegawai kerajaan yang diarahkan oleh Perdana Menteri untuk membuat laporan kepada menteri-menteri kabinet pencapaian janji manifesto Pakatan Harapan. Sedang kita melaksanakan janji manifesto itu, ada yang telah dicapai, ada yang setengah perjalanannya, ada yang belum dicapai. Tiba-tiba kerajaan ini dicuri pada bulan Mac yang lalu. Kerajaan diambil di tengah jalan. Mereka yang mengambil kerajaan ini tak ada apa-apa manifesto, tak ada apa-apa janji. Mereka hanya the coalition of member of parliament. Saya bersetuju dengan beberapa pimpinan Pakatan Nasional seperti Presiden UMNO, bekas Tiosa Agong, Naib Presiden Datuk Mahasan. Mereka sendiri mengatakan pakatan ini terlalu longgar, dan saya yakin kelonggaran itu karena di antaranya tak ada matlamat bersama. Ini hanyalah coalition untuk convenient, untuk semata-mata mengambil alih pemerintah. Ini saja yang mereka memerintah sekarang menyebabkan tidak ada kayu ukur, tak ada benchmark untuk mereka capai. Saya yakin ada menteri yang bekerja kuat. Saya yakin ada menteri kita tak tahu dia buat kerja apa.
Sebab mereka tak ada benchmark untuk mereka capai, seperti manifesto ataupun hala tuju sesebuah coalition itu. Sebab itulah kerajaan Pakatan Nasional ini kerajaan yang meraba, yang tidak tahu mencari arah, baik itu untuk mengekalkan pemerintahan mereka jikalau boleh kekal, dengan meletakkan semua ahli parlimen yang menyokong mereka berada di tempat yang boleh menyebabkan mereka terikat, tidak lari daripada coalition mereka itu. Saya yakin Pakatan Harapan dilihat oleh rakyat, pernah dikritik oleh rakyat, tapi mereka melihat pencapaian yang kita capai mengikut garis panduan dan hala tuju yang kita letakkan dalam buku harapan atau manifesto Pakatan Harapan. Dan kerajaan yang ada sekarang, kita tidak tahu hala tuju mereka. Ya, sekarang konvik. Kita semua memainkan peranan untuk menghapuskan segera gejala COVID-19 ini. Tetapi selepas COVID ini, kita lihat mereka akan meraba lagi untuk bagaimana nak menghadapi rakyat. Pakatan Harapan, kita yakin penuh akan terus mara ke hadapan, sama ada kembali memerintah dengan segera ataupun pilihan raya akan datang.